Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan yang baik. Seperti yang semua maklum, tajuk kita pada hari ini adalah sabar kunci kejayaan. Sebelum kita pergi kepada huraian, kita mestilah tahu apa itu sabar. Sabar ini didefinisikan sebagai tidak lekas marah atau berputus asa, kuat menghadapi sesuatu kesakitan, tidak terburu-buru atau terkejar-kejar, dan juga tidak mudah berasa risau. Dalil yang famous, yang terkenal mengenai sabar adalah daripada surah Al-Anfal ayat 46, wasbiru innallaha ma'as sabirin, yang bermaksud bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bagaimanakah cara untuk kita mendidik diri kita menjadi sabar? Kita mestilah berpegang pada dalil daripada surah Al-Baqarah ayat 286 yang bermaksud Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Baiklah, kita pergi kepada kisah kesabaran Nabi Yusuf. Siapakah Nabi Yusuf? Mesti semua kenal. Nabi Yusuf adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Nabi Yusuf adalah anak kepada Nabi Yaqub. Nabi Yusuf merupakan anak yang paling kecil ataupun yang bongsu daripada 12 adik-beradiknya. Nabi Yaqub sangat sayangkan Nabi Yusuf kerana perangannya yang baik. Maka perkara ini membuatkan adik-beradik ataupun saudaranya yang lain menjadi iri hati, menjadi dengki kepada Nabi Yusuf. Pada suatu hari, Nabi Yusuf bermimpi. Dalam mimpi dia tu, dia melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Semuanya bersujud kepadanya. Lalu hal itu diceritakan kepada ayahnya. Dan dari situ ayahnya mengetahui bahawa anaknya ini kelak akan memiliki kedudukan yang tinggi. Nabi Yaqub berpesan kepadanya supaya jangan menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya, kerana mereka akan berbuat jahat kepada Nabi Yusuf. Sifat iri hati terhadap perhatian Nabi Yaqub terhadap Nabi Yusuf, mereka membuat perancangan membawa Nabi Yusuf bermain, menyatakan kepada ayahnya membawa Nabi Yusuf main. Namun dia berniat untuk memasukkan Yusuf ke dalam perigi. Tetapi mereka pulang kepada Nabi Yaqub dan sambil menangis mengatakan bahawa Nabi Yusuf telah pun dimakan serigala, sambil membawa baju yang dipenuhi darah. Nabi Yusuf akhirnya selamat apabila sekumpulan sekumpulan orang yang bermusafir mencari air. Namun apabila timba yang ditariknya, apabila ditarik timba, bukan air yang mereka dapati, tetapi Nabi Yusuf yang bergayut pada timba mereka. Nabi Yusuf kemudian dibeli oleh Raja Mesir, Raja Aziz. Ketamanan Nabi Yusuf amat menggugat Zulaikha, iaitu isteri Raja Aziz, sehinggakan sanggup menggoda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kemudian menolaknya. Nabi Yusuf berlari keluar untuk menghindari Zulaikha. Akan tetapi apabila sampainya di pintu, dia terserempak dengan Raja Aziz ni. Jadi bila dah sampai kat pintu ni, isteri Raja Aziz mula berbohong dengan menuduh Nabi Yusuf yang telah bersalah dalam hal tu. Namun apa yang berlaku tu tak ada bukti. Nabi Yusuf kemudian diancam penjara oleh Zulaikha. Maka Raja Aziz pun menuruti perintahnya. Walau bagaimanapun, Nabi Yusuf tetap memilih penjara. Sewaktu di dalam penjara, Nabi Yusuf mampu mentakwil mimpi, dan hal ini diberitahu oleh teman sepenjaranya yang dah terlebih dahulu keluar daripada penjara. Apabila Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus, dan 7 tangkai gandum yang hijau dan lainnya yang kering. Jadi takwil mimpi tu bahawa membawa maksud bahawa akan terjadinya 7 tahun rezeki yang melimpah ruah, dan kemudian diikuti dengan 7 tahun yang kering, yang sukar di Mesir.
Akhirnya mimpi raja menjadi kenyataan. Sewaktu kebuluran melanda Mesir dan sekitarnya, saudara Yusuf datang ke Mesir untuk meminta makanan. Namun ketika bertemu Yusuf, mereka tidak mengenali Yusuf. Akan tetapi, Yusuf masih mengenali mereka. Biasalah kalau kita orang muda, kita boleh cam orang yang tua pada kita. Tapi orang tua belum tentu cam kita. Ekoran itu, Yusuf menyuruh mereka membawa saudara mereka iaitu Bunyamin. Jika kembali lagi ke Mesir dan mengancam kalau tidak memberikan makanan kalau mereka tidak membawa Bunyamin tu. Maka mereka pun membawa Bunyamin yang dilepas oleh Nabi Yaqub dengan berat hati. Ketika bertemu dengan Bunyamin, Yusuf mengungkapkan kisahnya kepada saudaranya itu, dan Nabi Yusuf membuat satu helah di mana dia nak suruh adik dia ni, nak suruh Bunyamin ni berada di Mesir bersama dengannya. Nabi Yusuf berpura-pura bahawa Bunyamin ditahan kerana mencuri gelas emas. Akhirnya saudara-saudara Yusuf pulang ke kampung tanpa membawa Bunyamin. Akibat daripada kesedihan yang mendalam membuatkan Nabi Yaqub menjadi buta kerana terlalu banyak menangis. Dan dia meminta anak-anaknya untuk kembali ke Mesir dan mencari keberadaan Bunyamin. Maka saudara Yusuf kembali lagi ke Mesir, dan ketika bertemu tu Nabi Yusuf mengungkapkan jati diri kepada mereka. Saudara Yusuf mengakui kesalahan yang telah mereka buat dan Yusuf pun memaafkan mereka. Yusuf memerintahkan supaya mereka membawa pulang baju Yusuf untuk disapukan kepada wajah ayahnya, sekaligus membawa keluarga mereka datang ke Mesir. Ketika baju Yusuf disapukan ataupun diusapkan ke wajah Nabi Yaqub, Nabi Yaqub kembali dapat melihat. Setibanya pula di Mesir, Nabi Yusuf mempersilakan dua orang tuanya itu ke atas singgasana. Semua keluarganya, ayah, ibu dan 11 adik-beradiknya yang lain sujud untuk menghormati Yusuf. Inilah takbir mimpi dia waktu dia kecil dulu yang pasal bulan bintang semua tu. Kat sini kita dapat simpulkan bahawa kesabaran Nabi Yusuf dalam menjalani kehidupan berakhir dengan kebahagiaan. Oleh itu, kita kenalah yakin berpegang pada dalil Allah seperti mana dalam surah Ali Imran ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Bermaksud, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Mana mungkin orang yang dicintai dibiarkan menderita. Pastinya kejayaan akan dicapai. Mana mungkin orang yang dicinta dibiarkan gagal. Pastinya orang yang dicinta itu akan mencapai kejayaan. Seperti mana dalil yang disebut pada awal tadi, innallaha ma'as sabirin. Mana mungkin orang yang Allah bersamanya diberikan kegagalan, pastilah akan mencapai kejayaan. Kesabaran itu tiada had. Walau berat mana pun ujian yang mendatang, ingatlah pada surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah ulang bahawa bersama kesusahan itu ada kemudahan. Bersama kesusahan itu ada kemudahan. Maknanya Allah memberitahu kita bahawa supaya kita sabar dan ambil positif, ambil iktibar dari apa yang berlaku sebenarnya untuk menguatkan diri kita sendiri. Begitu juga dengan situasi kita alami sekarang dengan wabak yang melanda. Sebagai pelajar, kelas online kita dah berhadapan dengan gadget, dengan telefon ataupun laptop. Selepas kelas pula kita perlu menyiapkan kerja-kerja, tugasan, latihan, kerja khusus, juga berhadapan dengan gadget. Maka panjang masa kita berhadapan dengan laptop. Mungkin perkara ini antara perkara yang menguji kesabaran kita. Maka dekat sini kita perlu pupuk sifat sabar dalam diri kita supaya kita beroleh kejayaan pada masa akan datang. InsyaAllah sama-sama kita beroleh kejayaan. Maaf atas keterlanjuran salah silap bicara. Semoga kita semua beroleh kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.